Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Maui TV. Kali ni aku nak share kat korang tentang perbandingan antara 3 model yang tengah hangat sekarang ni di pasaran. Dan ketiga-tiganya adalah model import, iaitu Xpander generasi pertama, facelift kali kedua, dan yang kedua adalah BRV generasi kedua, dan yang ketiga adalah Toyota Veloz. Okay, jadi ketiga-tiga model ni adalah model yang dijangka masuk pasaran Malaysia dijangka tahun 2022 nanti. Dan ianya adalah model yang hangat dan dalam range harga yang hampir sama. Jadi aku akan bandingkan ketiga-tiga model ni dan manakah model yang akan menjadi pilihan korang. Dia tak adalah memberi keputusan secara total mana brand yang paling baik ataupun model kereta yang terbaik, tapi aku akan cuba membandingkannya berdasarkan spek-spek tertentu lah. Dan ianya bukanlah menunjukkan yang ianya baik ataupun tidak. Okey, ianya lebih kepada pandangan peribadi aku terhadap ketiga-tiga model ini. Jadi korang setuju ataupun tidak, itu sebenarnya terpulang kepada korang, dan korang boleh gunakan ruangan komen untuk menyatakan pendirian korang nanti. Okey, jadi jangan lupa untuk like dan subscribe dulu YouTube channel Maui TV. Kita jumpa sebentar lagi. Okay guys, dari aspek yang pertama kita lihat pada rupa hadapan. Rupa hadapan aku dapati bahawa Toyota Veloz mempunyai rupa paras yang lebih kepada elegan, manakala BRV lebih kepada rupa paras sebuah SUV dua kotak, dan Xpander mempunyai rupa paras yang lebih futuristik. Dan pada aku ketiga-tiga ini kelebihan dan bergantung pada minat korang. Kalau korang mahukan sebuah kereta yang lebih bergaya, yang lebih sporty, yang lebih menarik perhatian, aku rasa Xpander adalah pilihan yang terbaik. Tapi kalau korang nak rasa macam membawa MPV tetapi mempunyai rupa paras seakan SUV, aku rasa BRV adalah pilihan yang lebih baik. Dan jika korang nak sebuah kereta MPV yang nampak mahal dan nampak mewah, aku rasa Veloz adalah pilihan yang lebih baik. Aku secara peribadi memilih rupa paras Xpander berbanding ketiga-tiga model yang kita nyatakan di sini. Kedua, bagi rekaan belakang, aku dapati rekaan belakang bagi BRV kelihatan lebih licin, lebih kemas, manakala untuk Veloz lebih menonjol tetapi kadang-kadang kelihatan terlalu berlebihan. Dan untuk Xpander aku lihat ianya nampak macho, nampak lebih ke arah SUV di bahagian belakang berbanding menjadi sebuah MPV dengan kedudukan lampu dan juga kedudukan inflector tu menampakkan ianya lebih kemas dan lebih segak. Dekat sini aku nampak kelebihan dari segi rupa belakang adalah pada rupa Xpander juga. Manakala untuk BRV aku rasa masalahnya adalah pada kedudukan number plate tu yang seakan-akan memang nampak macam tiada perubahan yang ketara berbanding dengan model BRV generasi pertama. Manakala untuk Veloz aku dapat lihat dia punya lampu belakang yang bersambung hujung ke hujung tu nampak macam sedikit keterlaluan. Manakala untuk pandangan sisi aku dapati bahawa Veloz mempunyai rupa yang lebih mewah, nampak lebih besar, lebih memanjang, dan seakan-akan sebuah SUV atau MPV untuk segmen yang berbeza, bukan segmen B. Manakala untuk BRV bentuknya memang seakan-akan sebuah SUV berbanding dengan sebuah MPV. Dan untuk Xpander, untuk bahagian sisi, aku kurang berminat walaupun aku memilih bahagian hadapan dan belakang Xpander, tapi bahagian sisi ni nampak seakan-akan ada yang tidak kena dari segi potongan dan bentuknya yang macam tak sinkronis antara hadapan dan juga belakang. Oleh itu, daripada bahagian sisi aku memilih rekaan yang agak terbaik ataupun yang terbaik antara ketiga-tiganya adalah Honda BRV yang lebih merupai sebuah SUV berbanding dengan rekaan-rekaan yang lain. Dari segi sudut kuasa, ketiga-tiga kereta ini datang dengan enjin yang sama, iaitu enjin berkapasiti 1.5 liter. Okey, manakala untuk Honda BRV kuasanya adalah daripada enjin 1.5 liter iVTEC dengan 121 PS dan 145 Nm torque.
Manakala untuk Mitsubishi datang dengan enjin Maybach dengan kuasa 105 PS dan juga 141 Nm torque. Dan yang terakhir sekali untuk Toyota Veloz pula mempunyai kuasa 106 PS dan juga torque 137 Nm. Okey, dari sini kita dapati bahawa kuasa yang terbaik dalam segmen MPV segmen B ni adalah Honda BR-V dengan 121 PS dan 145 Nm torque. Dari segi penggunaan tayar, ketiga kenderaan ini menggunakan tayar bersaiz 17 inci dengan rim 2 ton multi-spoke. Okey, untuk expander ianya hanya didatangkan dengan brake disc di bahagian hadapan, manakala BR-V dan juga untuk Veloz menggunakan dibekalkan dengan brake disc untuk bahagian hadapan dan juga bahagian belakang. Dari segi rekaan, aku memilih rekaan yang terdapat pada Toyota Veloz yang kelihatan lebih premium, lebih mewah dan lebih bergaya berbanding dengan expander yang seakan-akan design yang kita dah biasa lihat dan ia kelihatan aftermarket. Manakala untuk BR-V pula adalah rekaan yang biasa kita lihat pada model-model Honda sebelum ini. Seterusnya, daripada rekaan steering, aku dapati bahawa rekaan yang terbaik adalah rekaan daripada Mitsubishi Expander yang kelihatan lebih sporty dan lebih fresh berbanding rekaan pada Veloz dan juga Honda BR-V. Namun yang membezakannya antara ketiga-tiga ni adalah BR-V datang sekali dengan cruise control atau adaptive cruise control, manakala Expander datang dengan cruise control, kalau Veloz tidak datang dengan kedua-dua teknologi tersebut. Seterusnya, untuk paparan multimedia, BR-V datang dengan 7 inci skrin sesentuh, manakala untuk Expander pula dengan 8 inci. Dan last sekali untuk Veloz datang dengan 9 inci sistem multimedia. Tambah menarik untuk Veloz, ianya datang juga dengan sistem multimedia untuk barisan penumpang di belakang yang agak besar, dan itu adalah nilai tambah yang baik untuk Toyota Veloz. Jadi aku memilih Toyota Veloz adalah kereta yang terbaik dari sudut sistem infotainment dan juga hiburan. Seterusnya, bagi meter cluster, didapati bahawa Expander dan BR-V datang dengan 4.2 inci sistem MID, manakala untuk Toyota Veloz datang dengan 7 inci sistem MID serta digital meter yang agak menarik. Untuk MID pada Veloz datang dengan 4 pilihan ketetapan animasi yang berwarna-warni dan sangat menarik. Jadi di sini Toyota Veloz adalah pemenang yang mutlak untuk cluster meter. Daripada keluasan bagasi pula, didapati bahawa ketiga-tiganya mempunyai ruangan bagasi yang hampir sama dan tiada perbezaan yang signifikan yang kita boleh kongsikan di sini. Cuma untuk Expander dan juga Veloz, ia mempunyai kompartmen tersembunyi di bawah ruangan kargo kerana bahagian tayar ganti diletakkan di bawah kereta, bukannya di dalam boot kereta. Tetapi untuk Honda BR-V, ia mendakwa bahawa ia mempunyai ruangan kargo yang terbaik dalam kelasnya. Jadi kat sini aku tak boleh letak mana-mana yang lebih baik daripada yang lain kerana hampir semuanya mempunyai ruangan yang agak terhad kerana ianya adalah MPV untuk segmen B. Seterusnya, untuk kadar kelegaan tanah atau ground clearance, untuk BR-V ianya mempunyai kadar kelegaan tanah 220 mm, seperti juga Expander yang mempunyai kadar kelegaan tanah 220 mm, dan untuk Avanza ianya mempunyai kadar kelegaan tanah atau ground clearance 205 mm sahaja. Namun perbezaan itu adalah agak kecil, iaitu lebih kurang dalam 15 mm atau 1.5 cm sahaja. Dan kadar kelegaan tanah ni penting untuk kita jika berada di kawasan luar bandar yang mana jalan rayanya mungkin kurang sempurna, jadi ianya memudahkan untuk sebuah MPV itu melalui kawasan tersebut. Jadi di sini untuk Expander dan juga BR-V mempunyai kadar kelegaan tanah yang lebih baik berbanding dengan Toyota Veloz. Seterusnya, untuk rekaan kabin, untuk Honda BR-V aku dapati ianya lebih ke arah sebuah kereta yang lebih sport ataupun berjiwa sukan, manakala untuk Toyota Veloz ianya nampak lebih mewah dan nampak lebih mahal. Manakala untuk Expander pula ianya direka dengan kemas
dan menunjukkan ianya sebuah rekaan yang agak cantik dan juga ada nilai-nilai elegan. Okey, dari segi konsol tengah pula aku dapati bahawa yang terbaik adalah konsol tengah yang dimiliki oleh Toyota Veloz yang sangat mewah dan direka dengan penggunaan warna dan material yang berbeza serta terdapat ambient light di konsol tengah tersebut. Jadi untuk itu aku secara peribadi sebenarnya lebih suka dashboard Mitsubishi Xpander, tetapi aku rasa di sini pemenangnya adalah Toyota Veloz. Seterusnya untuk bahagian transmisi, ketiga-tiganya menggunakan transmisi CVT yang lebih lancar dan lebih menjimatkan minyak. Dan dari segi transmisi ini aku dapati bahawa kelebihannya terdapat pada Toyota Veloz di mana ianya mempunyai gear manual juga dan ianya lebih memberi pilihan kepada pemandu sama ada menggunakan sistem transmisi CVT auto ataupun menggunakan manual, dan ketiga-tiganya tidak mempunyai pedal shift. Oleh itu aku memilih Toyota Veloz dari segi penggunaan transmisi. Seterusnya untuk balutan kerusi, hanya Honda BR-V yang datang dengan balutan kulit sepenuhnya dan ianya menggunakan warna hitam yang lebih mudah dijaga, manakala untuk Toyota Veloz dia adalah gabungan di antara penggunaan kulit dan juga fabric. Menariknya untuk baris ketiga untuk Toyota Veloz ni datang dengan sepenuhnya kerusi balutan fabric. Okey, muncullah ianya menggunakan warna yang lebih gelap. Manakala untuk Mitsubishi Xpander ianya datang untuk varian ini adalah datang dengan balutan sepenuhnya kerusi fabric dan ianya berwarna cerah. Okey, tapi sebenarnya Xpander ini mempunyai juga varian yang dibaluti dengan kulit berwarna gelap. Okey, jadi di sini aku memilih Honda BR-V sebagai balutan kerusi yang lebih praktikal dan lebih sesuai untuk digunakan oleh rakyat Malaysia sebagai sebuah kereta MPV keluarga. Untuk bahagian brake, didapati bahawa hanya Honda BR-V yang masih mengekalkan penggunaan brake tangan, manakala untuk Xpander dan Veloz telah di-upgrade kepada electric parking brake, datang sekali dengan auto hold. Ini adalah teknologi yang agak mahal untuk sebuah kereta segmen B dan mereka sudah berjaya menawarkannya untuk sebuah kereta yang di bawah 100,000. Ini adalah satu nilai tambah yang baik untuk sebuah kereta segmen B MPV yang ada automatic brake. Penggunaan cruise control merupakan teknologi yang agak penting untuk sebuah kereta keluarga yang lazimnya digunakan untuk perjalanan jauh. Didapati bahawa Honda BR-V mempunyai sistem adaptive cruise control yang agak lengkap, manakala untuk Xpander ianya hanya mempunyai cruise control. Dan untuk Toyota Veloz, sebelum ini aku mengatakan ia tidak mempunyai auto cruise berdasarkan review yang dibuat oleh blogger-blogger ataupun YouTuber-YouTuber daripada Indonesia. Jadi di sini aku dapati bahawa yang terbaik dalam kelasnya adalah Honda BR-V kerana mempunyai adaptive cruise control. Daripada rekaan lampu, didapati bahawa Mitsubishi Xpander mempunyai rekaan lampu yang lebih futuristik dan lebih menarik. Ianya kadang-kala kelihatan agak keterlaluan dan ada kalanya untuk lampu yang berbentuk T-shape tu seakan-akan tidak kena pada tempatnya. Ia juga datang dengan kombinasi antara lampu LED, mentol halogen dan juga projektor. Manakala untuk Honda BR-V ianya datang sepenuhnya dengan lampu LED dan aku yakin ianya mempunyai auto high beam dan juga adaptive high beam lah. Okay, kemudiannya untuk Toyota Veloz ianya datang dengan seluruhnya lampu LED kecuali untuk fog lamp yang masih lagi halogen dan berwarna kuning. Menariknya untuk lampu pada Toyota Veloz, untuk bahagian signal ianya datang dengan sequential dan ianya sangat menarik untuk dilihat. Walaupun aku mungkin tidak berkenan terhadap penggunaan lampu mentol pada Mitsubishi Xpander, tapi aku perlu akui bahawa rekaannya itu adalah mendahului zaman dan sangat menarik untuk dilihat berbanding dengan
lampu-lampu pada pencabar-pencabarnya. Untuk reka lampu belakang, didapati bahawa rekaan untuk BRV itu juga agak menarik menggunakan lampu two-piece dan ianya menyamai kebanyakan model-model terkini pada Honda. Manakala untuk Avanza, aku rasa ianya adalah rekaan yang paling aku kurang berkenan dengan lampu memanjang sebegitu dan ianya nampak macam sedikit old school lah. Dan untuk Xpander, aku rasa ianya adalah rekaan yang paling fresh antara ketiga-tiganya dan peningkatan daripada desain Xpander sebelum ini, di mana lampu berbentuk T itu pada aku sangat menarik dan sangat elegan dan sangat macho. Jadi aku memilih lampu belakang Xpander sebagai lampu yang terbaik untuk ketiga-tiga kenderaan ini. Dari aspek keselamatan, Honda BRV dilengkapi dengan ciri keselamatan terkini daripada Honda, iaitu Honda Sensing. Manakala untuk Toyota Veloz, ianya datang berserta dengan Toyota Safety Sense. Cuma untuk Mitsubishi Xpander, ianya tidak dilengkapi dengan teknologi-teknologi keselamatan yang terkini dan hanya mempunyai 2 airbag berbanding dengan BRV dan juga Veloz yang mempunyai 6 airbag. Jadi kat sini kita dapati bahawa yang paling tidak selamat adalah Mitsubishi Xpander, dan aku rasa dari segi ciri keselamatan terbaik adalah Honda BRV dengan Honda Sensing. Kita pergi kepada ciri tambah yang lain. Untuk Honda BRV, ia mempunyai satu keunikan atau kelebihan di mana ianya boleh menghidupkan kereta hanya dengan menggunakan remote control. Ini adalah satu teknologi yang agak bernilai untuk sebuah kereta segmen B yang mempunyai harga di bawah RM100,000. Selain itu, ianya datang juga dengan lane watch yang juga agak membantu ketika pemanduan. Manakala untuk Mitsubishi Xpander, ia diakui sebagai sebuah kereta yang sangat praktikal untuk keluarga kerana ia mempunyai banyak kompartmen terbuka dan tertutup, cup holder, dan ianya juga mempunyai banyak power outlet yang boleh digunakan untuk mengecas telefon. Dan menarik sekali, ia juga datang dengan bukan saja USB, sebaliknya USB-C untuk baris kedua. Jadi itu adalah teknologi yang agak termajulah untuk kereta segmen B, selain suspensinya yang dikatakan telah ditambah baik. Manakala untuk Toyota Veloz, ia datang dengan aircon van baris kedua yang lebih istimewa kerana ianya bukanlah sebuah blower, sebaliknya ianya adalah corong aircon khasnya sendiri. Ianya juga datang dengan wireless charger di barisan konsol tengah. Itu Veloz juga boleh disambungkan dengan aplikasi InTouch melalui smartphone, dan ianya punya ambient light dan juga kamera 360 yang dilihat antara yang terbaik dalam kelasnya untuk pasaran Indonesia. Itu saja perbandingan yang aku boleh buat masa ini tentang ketiga-tiga model yang sedang menarik perhatian orang ramai di Malaysia, di Indonesia dan mungkin di seluruh Asia Tenggara. Jadi apa pendapat korang? Manakah pilihan yang korang rasa paling terbaik untuk kereta MPV segmen B? Aku dapati yang mungkin terbaik sebenarnya adalah Mitsubishi Xpander, tapi kelemahan terbesarnya adalah kepada sistem keselamatan yang masih lagi tidak ditambah baik. Agak sayang sebenarnya untuk Mitsubishi Xpander ni kerana gagal untuk meningkatkan tahap keselamatan untuk kereta yang pada aku hampir sempurna untuk pasaran MPV segmen B ni. Jadi disebabkan oleh faktor keselamatannya tu, ia mungkin bukan menjadi pilihan untuk dibeli orang selepas ini. Dan aku rasa calon yang mungkin terbaik untuk ketiga-tiga model ni mungkin adalah Toyota Veloz. Ini kerana Toyota Veloz mempunyai kekuatan yang hampir seimbang untuk kesemua sudut dari segi bentuk luaran, dalaman, spesifikasi, teknologi, keselamatan, ruang, saiz, dan aku rasa ianya adalah pilihan yang berbaloi untuk dibeli, dan kita cuma mungkin perlu tunggu harganya saja nanti diumumkan. Jika harganya juga berpatutan, aku yakin ia akan menjadi kereta yang hangat di pasaran. Kita jumpa lagi dalam YouTube channel Mawi TV.